Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya nak berkongsikan tentang 10 tips untuk Windows 10. Tapi sebelum itu, bagi yang belum lagi subscribe channel saya, bolehlah menekan button subscribe sebagai tanda sokongan untuk penghasilan video-video saya yang akan datang. Okey, jom kita pergi kepada tips nombor 1. Iaitu launch screen capture dan juga screen recorder. Okey, untuk kita launch screen capture dan juga screen recorder pada Windows 10 ini, kita bolehlah klik simbol Windows serentak dengan huruf G. Okey, sebagai contoh, kita hendak merekodkan skrin paparan yang ada di laptop saya, di skrin laptop saya sekarang ni, ataupun yang seperti anda dapat lihat. Okey, so kita perlulah menekan simbol Windows serentak dengan huruf G. Okey, anda akan dapat lihat paparannya seperti ini. Okey, bagi simbol gambar kamera ni, kegunaannya adalah untuk screenshot. Dan bila kita klik simbol bulat putih ni, akan memulakan proses rakaman. Dan yang ini adalah fungsi untuk kita on ataupun kita offkan mic semasa merekod. Okey, saya tunjukkan untuk kita memulakan proses record screen. Okey, so akan keluar paparan seperti ini, tanda warna merah menunjukkan proses merekod tengah berjalan. Dan apabila kita selesai merekod, kita boleh tekankan simbol ini untuk stop recording. Okey, kita pergi kepada tips nombor 2 iaitu picture dan video editor. Kita boleh typekan video editor di ruangan search di kiri bawah. Di sebelah kiri bawah tu, kita typekan video editor. Okey, so kita klik. Okey, dan anda akan dapat lihat paparan seperti ini. Okey, sama ada anda hendak edit foto ataupun untuk mengedit video. Okey, tips nombor 3 ialah emoji. Dengan menekan simbol Windows serentak dengan simbol semicolon. Okey, sebagai contoh, kita hendak memasukkan emoji ke dalam dokumen yang tengah kita sediakan, maka kita perlu tekankan simbol Windows serentak dengan simbol semicolon. So, akan keluar paparan ni di mana terdapat pelbagai pilihan emoji. Contohnya, saya pilih yang ni. Okey, kita boleh besarkan. Okey, kalau kita nak masukkan lagi, kita tekan sekali simbol Windows, sekali serentak dengan simbol semicolon dan buat pilihan yang lain. Okey, tips nombor 4 ialah Windows Update Setting. Kita boleh typekan Windows Update Setting di kiri bawah. Okey, kita perlu typekan Windows Update Setting. Okey, telah muncul di sini dan kita klik. Okey, so kita boleh buat setting tu di bahagian yang ni. Okey, sama ada kita nak postkan update tu untuk 7 hari, mungkin kita nak buatkan update tu pada weekend supaya tak mengganggu semasa kita tengah menyediakan kertas kerja ke, dan pada masa yang sama mungkin dia nak update semua tu. Jadi kita boleh elakkan itu dengan kita adjustkan setting Windows Update tadi. Tips yang kelima ialah copy paste, iaitu dengan menekankan simbol Windows serentak dengan huruf V. Okay, tips ini dapat menjimatkan masa untuk proses copy paste kerana pada sebelum tu, jika anda telah pernah
copy perkataan yang sama dan kita nak gunakan semula, maka kita just klikkan simbol Windows sekaligus dengan huruf V. So, akan keluar macam ni. Okay, ini adalah benda-benda yang kita pernah copy paste sebelum ni. Kita just pilih. Katakan kita nak ulang semula perkataan copy paste. Kita pilih, klikkan copy paste. Okay, so akan muncul di sinilah. Okay, tips yang keenam ialah screen capture. Okay, untuk screen capture, kita perlu tekan simbol Windows serentak dengan huruf S. Okay, sebagai contoh, saya nak capturekan screen saya ni. Okay, kita tekan simbol Windows serentak dengan huruf S. So, akan keluar yang ni. Kita pilih Snip and Sketch. Okay, so alternatif lain yang kita boleh guna sebenarnya ialah kita just tekan simbol Windows, Shift dan S serentak. Okay, di sini kita klik New. So, akan keluar paparan yang ni. Ada 4 pilihan. Pertama ialah kita boleh pilih Rectangular Snip, Freeform Snip, Window Snip dan Full Screen Snip. Okay, katakan saya nak pilih perkataan Google ni saja. Saya pilih Rectangular Snip. Okay, keluar di sini. Katakan kita nak buat edit sikit. Dekat atas ni ada bahagian yang kita boleh guna untuk mengedit gambar ni. Okay, dah selesai edit. Sama ada kita nak save ataupun kita share. Tips yang ketujuh ialah calculator. So, calculator kita boleh typekan calculator di sebelah kiri bawah. Okey, kita type di sini. Okey, dah keluar calculator. Kita pilih sahaja. Okey, so telah keluar pun calculator ni. Okey, kita boleh letak di mana-mana untuk membolehkannya sentiasa berada di sebelah atas dan tidak hilang bila kita menaip. Kita boleh klikkan bahagian ni, keep on top. Okey, supaya apabila kita menaip, okey, kalkulator tu tidak hilang. Mungkin masa kita menyediakan kertas kerja, kita hendak membuat anggaran belanjawan, kita bolehlah buatkan pengiraan pada kalkulator ni. Contoh. Okey. Okey, kalkulator ni juga sebenarnya banyak fungsi yang lain. Okey, anda boleh scroll down di sini. Macam-macam fungsi ada. Mungkin kita nak convertkan currency. Kemudian kita ada juga untuk scientific. Okay, kita boleh juga membuat graf di kalkulator ni dan sebagainya. Tips nombor 8 ialah dark mode. Kita perlu menaipkan perkataan dark mode di sebelah kiri bawah. Okay, kita typekan dark mode. Okay, di sini akan keluar paparan choose your accent color. Kita klik dekat bahagian tu. Okay, sekarang kita berada dalam pilihan light. Kita nak tukarkan ke dark mode. Kita just pilih dark. Okay, so paparan kita akan berada dalam keadaan yang dark. Okay, kalau kita nak ubah semula ke light, kita just pilih light. Tips yang ke-9 ialah WordPad. Okay, kita perlu menaipkan WordPad pada kiri bawah. Okay, so kita pilih WordPad dekat sini. Katakan anda typekan dan sebagainya. Bila ada apps tinyspell.com, kita boleh membuat pemeriksaan ejaan sama ada betul ataupun saat terdapat kesilapan. Dan tips yang ke-10 ialah magnifier and read aloud. So, kita boleh klikkan simbol window
serentak dengan simbol tambah. So, kita klikkan simbol Windows serentak dengan simbol tambah. Okey, so akan keluar paparan macam ni. Katakan kita telah letih untuk membuat pembacaan. Jadi, kita nak laptop ni membantu kita membaca. So, kita boleh klikkan anak panah sound tu. Dan kita boleh pilih dari mana dia nak mula membaca. Contoh, dari sini. Do office conversions. Okay, thank you. Itu saja bahan yang ingin saya kongsikan pada kali ini.